Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perlis. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail. Dan menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajjah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Patik mohon ampuni limpah perkenan duli-duli tuanku untuk patik memulakan forum perdana Ehwal Islam pada malam ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, gelanggang forum perdana Ehwal Islam yang kita pancarkan kali ini dari Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangal Perlis untuk sama-sama kita menelusuri tentang gedung ilmu dan punca untuk kita mencari keberkatan dalam kehidupan. Mudah-mudahan pada malam ini kita akan bersama-sama dalam gandingan 3 panelis yang dijemput, dan sudah pasti kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja kita iaitu Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Dan majlis forum perdana pada malam ini juga turut diserikan dengan kehadiran tetamu-tetamu kehormat kita iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis, Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, dan Yang Berbahagia Datin Yang Berhormat Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, sebelum kita buka gelanggang pada malam ini, sedikit coretan mengenai negeri yang comel ini, negeri Perlis, yang adalah merupakan negeri paling terkecil di Malaysia dan sudah pasti dengan kapasiti dan keluasan 821 km persegi yang menempatkan lebih kurang 284,000 penduduk dan lebih pada tahun 2020 yang dicatatkan oleh Jabatan Perangkaan. Tajuk kita pada malam ini iaitu Lidah Tidak Bertulang. Dan sudah pastinya pada malam ini kita akan bawakan 3 orang panel yang cukup hebat untuk berbicara tentang tajuk kita pada malam ini. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya iaitu Sahibus Samahah Profesor Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Assalamualaikum, Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Tok tu cakap siap? Boleh ya. Ada gaya? Ada gaya duk kolerah ni ya. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok. Baik, panel kita yang kedua juga tidak asing lagi di pentas dakwah khususnya dalam forum perdana Ehwal Islam iaitu yang berusaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim, Timbalan Dekan Jaringan dan Alumni Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan sudah pastinya kita ada panel yang ketiga juga kita undang khas jauh daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu yang merupakan juga salah seorang ahli majlis fatwa Kerajaan Negeri Perlis dan juga wilayah Persekutuan iaitu yang berusaha Dr. Ahmad Kamil Jamilin. Gelanggang forum perdana pada malam ini kita buka dan saya nak terus kepada panel kita yang pertama, saya bersama Datuk menyebut tentang lidah. Berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, apabila seorang sahabat meminta satu nasihat, maka Nabi SAW telah menunjukkan akan lidah. Apakah signifikan lidah pada perbuatan yang Nabi SAW berikan pada gambaran hadis ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menghadap ke bawah duli yang teramat mulia, duli yang maha mulia Tuanku Raja Perlis dan Tuanku Raja Perempuan Perlis, duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Tuanku Raja Puan Muda Perlis, patik menjunjung kasih di atas keberangkatan Tuanku dan memohon perkenan untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan semua dia kehormat hadirin dan hadirat sekalian. Cuma sikit saya nak betul, kalau bendera Malaysia tu ada 14. Ya. Perlis bukan yang boleh kecil. Oh. Yang boleh kecil? Yang boleh kecil wilayah persekutuan. Oh, okey. Digabung-gabung. Kali 13 jangan berubah nombor 14. Tahu lah. Ya. Perlis ni besar pada Singapura. Betul. Besar pada Bahrain. Jangan abang ada kecil. Oh, okey. Bukan apa tu, dia kecil pada struktur muka bumi. Penduduknya jauh besar. Tak apa, tam tu bagus. Okey, balik pada hadis tadi kan. Ya. Hadis itu ialah hadis Muaz bin Jabal. Apabila Muaz tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar."
Wahai Rasulullah, bagi tahu aku dengan satu amalan yang masukkan aku dalam syurga dan jauhkan aku daripada neraka. Nabi kata, laqad sa'alta an 'azimin. Kau tanya satu benda yang besar. Wa huwa yasirun 'ala man yassarahu Allah. Dia adalah benda yang mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Kemudian Nabi sebut senarai amalan. Nampak macam banyak. Ini hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dr. Kamilin juga ada hadis. Tapi ujung tu Nabi kata, ala ukhbiruka bimilakin dzalika kullih. Mau tak aku bagi tahu engkau apa yang dapat menggabungkan, menghimpunkan semua tadi yang aku bagi tahu daripada amalan-amalan tadi. Lepas tu Muaz kata, bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Nabi SAW fa akhadha bilisani. Nabi pegang lidah Muaz. Nabi kata, kaffi alaika hadha. Jaga lidah ni. Allah. Oh, berat ni. Ini benda yang berat. Saya pun susah nak buat. Ramai orang susah nak buat. Jaga tangan senang. Jaga lidah paling payah. Muaz kata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna la mu'akhidhu bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, adakah kita akan diambil tindakan di atas apa yang kita bercakap? Nabi kata, saqilat ka ummuka ya Muaz. Ni bahasa Arab lah. Nak terjemah Melayu ni, saqilat ka ummuka ni macam mana Dr. Kamilin? Maksudnya ibumu kehilanganmu. Tapi Arab ni maksudnya dia kata tak betul lah. Saqilat ka ummuka ya Muaz. Ibumu kehilanganmu. Fahal yakubbun nas ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah manusia itu disembam mukanya ke dalam neraka disebabkan lidah mereka saja? Jadi ini yang Nabi SAW sebut. Kita ada satu krisis yang sukar, ialah kita juga nak kena guna lidah. Ya. Dalam masa yang sama kita juga nak kena kontrol lidah. Ini menyebabkan saya sukar, semua orang akan sukar. Cakap salah, tak cakap pun salah. Cakap kadang-kadang jadi salah, tak cakap kadang-kadang juga jadi salah. Dalam masa yang sama, agama menyuruh untuk kita menjaga lidah, tetapi dalam masa yang sama agama juga menyatakan bahawasanya kita mesti menggunakan lidah untuk mencegah benda yang salah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang lihat munkar kena ubah dengan tangan, fa in lam yastati' fa bilisani. Jika tak mampu dengan lidahnya. Dalam nak mengimbangi yang itu, itulah yang menjadi kesukaran di dalam tajuk kita ini, iaitu bagaimana menggunakan yang betul dalam masa yang sama juga tidak memandulkan fungsi lidah. Hadirin dirahmati Allah sekalian, bukan mudah walaupun satu anggota yang lembut tetapi tidak bertulang sejauh mana kita mampu untuk mentadbir dengan baik. Datuk Dr. Izhar, bila sebut tentang hal yang Datuk Arif Perkasa sebutkan tadi, kita tahu bahawa lidah yang dianugerahkan kepada kita ini untuk berkata yang baik. Cuma apakah di sana akan jatuh diistilahkan kufur apabila salah guna lidah pada satu keadaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Patik mohon ampun, limpah perkenan duli-duli yang duli-duli tuanku, izinkan Patik untuk menjawab soalan yang telah ditanya kepada Patik. Bila sebut tentang lidah ini, perkara ini sangat-sangat sukar. Bukan mudah. Bukan zaman kita saja, tetapi zaman Nabi SAW juga para sahabat juga mempunyai macam-macam dugaan dengan lidah. Sehingga mereka juga ada ditegur oleh Nabi SAW. Ada sahabat yang menggunakan lidah. Panggil sahabat yang lain, Yabna Sauda, sehingga akan terasa hati Bilal bin Rabah. Jadi itu sebabnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkataan-perkataan seperti ini memang akan berlaku dalam kehidupan manusia. Walau bagaimanapun, ad-dinun nasihah. Kita perlu sentiasa mengungkapkan nasihat-nasihat. Perlu ada satu ruang yang benar, yang baik daripada televisyen. Sebagai contoh RTM. Sentiasa mewujudkan program-program agama. Nak bagi masyarakat kita ni tengok rancangan-rancangan yang baik agar kita dapat keinsafan. Malangnya, mereka tak mau tengok. Hiburan mereka tengok. Itu masalah tu. Jadi masalah ni menyebabkan kita lihat anak-anak muda kita, masyarakat kita kadang-kadang dengan mudah mereka komen dalam laman sosial sehingga mereka lupa tanggungjawab mereka yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam Quran dalam surah Qaf. Allah kata apa? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kamu ada yang sedang menulis.
Malaikat yang sedang menulis. Jadi kamu kena ingat apa yang kamu bawa, apa yang kamu cakap, apa yang kamu tulis, na'udzubillah, silap air bulan akan menyebabkan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Bila kita aktif dalam Facebook ni, kalau tengok macam-macam yang kita tak tahu, baik tak payah cakap apa-apa. Ya. Sebab kita khawatir, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa yang kita tulis itu bukan bidang kita, pertama. Nombor dua, kita ini bercakap benda yang salah. Nombor tiga, kita menyebarkan benda yang tak betul. Yang keempat, yang paling takut sekali, kita fitnah. Na'udzubillah. Oh, saya pun dah pernah kena fitnah. Betul Ustaz Nabil, Datuk. Orang kata saya kahwin seorang lagi. Ya Allah. Tapi Alhamdulillah, disebabkan Fitnah yang baik lah. itu fitnah yang menakutkan sebenarnya. Sebab apa? Isteri saya orang Kelantan. Oh, dia cukup, bukan dia cengeng, dia cukup berhati-hati dalam isu ini. Sebenarnya fitnah-fitnah inilah kadang-kadang boleh membahayakan kita. Semua ini akan dipersoal depan Allah. Kalau kita tak jaga betul-betul, silap hari bulan, kita termasuk daripada orang yang kufur dengan nikmat yang Allah bagi. Lidah yang Allah bagi ini, tuan-tuan dan puan, sekali saja. Ada sahabat saya, Allah bagi lidah. Dia seorang pensyarah yang hebat. Tiba-tiba dimaklumkan oleh doktor pakar, dia kena kanser tahap 4 lidah. Dia pegang saya, dia kata, gunakanlah lidah untuk kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Saya suka apabila Datuk sebutkan tadi menerusi surah Al-Qaf. Ya, berkenaan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita bahawa setiap apa yang kita ungkapkan ini akan dicatat oleh malaikat kirim. Dr. Kamilin sebagai salah seorang ahli majlis fatwa Kerajaan Negeri Perlis nak tanya pandangan, sebab sekarang ni kita ada bukan hanya Power Rangers, Bawang Rangers sekarang ni. Itu tak kira tumis-menumis lagi. Keadaan di media sosial semakin hangat apabila memperkatakan tentang, saya nak sebutkan bahawa hari ini bukan hanya dengan lisan, Datuk. Ya, Datuk. Doktor, hari ini dengan jari jemari. Kata-kata tanpa lidah, tanpa lisan. Yang paling membimbangkan ialah boleh membunuh jiwa, emosi seseorang. Pandangan doktor berkenaan dengan manusia yang tidak menggunakan jari jemari jalan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Patik yang pertama sekalinya memohon izin daripada Duli Yang Maha Mulia dan juga kepada tetamu-tetamu semua insya-Allah untuk nak menjawab soalan tersebut. Yang mana antara nikmat ni Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita, iaitu nikmat lisan. Yang mana dalam Quran Allah bagi tahu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah kurniakan, jadikan kepada kamu, berikan kepadamu 2 pasang mata, lidah. Yang mana nikmat-nikmat ini kalaulah kita tidak gunakan di dalam kebaikan dan ketaatan, dia akan menjadi musibah dan bala yang membungkam empunya diri. Kerana di akhirat kelak semua ini akan dipersoalkan. Yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yang mana di hari lidah-lidah manusia, tangan-tangan manusia, kaki, anggota-anggota manusia ini menjadi saksi terhadap apa yang kita semua lakukan. Kerana itu dalam agama selalu Nabi selalu mention tentang pentingnya untuk nak kita menjaga lidah. Walaupun dalam konteks lidah ni kita kata tak bertulang, jari jemari kita ni bertulang. Jadi walaupun ada tulang tetap susah. Sebab kedua-duanya adalah mentakbirkan, mengungkapkan apa yang jantung hati kita ini terlintas ataupun apa yang kita ingin luahkan. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimah. Boleh jadi ada seorang hamba yang bercakap satu kalimah tersebut mengundang kemurkaan Allah. La yulqilaha balan, yang dia tak peduli, dia tak cek, dia tak selidi kebenarannya. Lalu kerana kalimah tersebut Allah campakkan dia ke dalam api neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada timur dan barat. Kerana itu Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari yang lain, Nabi beritahu, siapa yang boleh jaga antara 2 janggut dia, ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, jaga lisan dia, jaga kemaluannya, maka adman lahul jannah, aku jamin tempatnya di syurga. Sebab perkara ini kalau kita nak buat sangat susah. Dan lidah ini dia tak adalah istilah macam orang kata dia mulut je jahat, mulut je leza, tapi hati dia baik. Sebab hati ini dia akan diluahkan baik daripada sudut
perilaku kita ataupun lidah kita. Terima kasih doktor. Bahawa lidah dan segala anggota yang Allah anugerahkan kepada kita ni perlu diawasi sentiasa. Walaupun ada yang tidak ada tulang dan ada yang ada tulang tu kadang-kadang itu yang lebih perlu dijaga. Kadang-kadang dengan tangan kita boleh merosakkan segala apa yang kita Allah anugerahkan sepanjang kehidupan kita kali ini. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Bicara kita tidak terhenti di sini, kita mahu berhenti seketika, akan kembali lagi selepas ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi. Kebanyakan dosa anak Adam adalah kerana lidahnya. Orang tua-tua pula bermadah, sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Segalanya bermula daripada lidah yang tidak bertulang. Boleh memuliakan manusia dan lidah mampu menjatuhkan martabat insan. Kerana lidah umpama pisau bermata dua, menjadi duri dalam daging bila tidak dikawal dengan hati dan akal. Tambah-tambah lagi apabila masyarakat diupayakan oleh media sosial menjadi penulis, penyampai berita, pengkritik, jurugambar persis seorang wartawan ataupun profesor serba tahu. Sedangkan Imam Syafi'i pernah berkata, sesiapa menasihati saudaranya secara rahsia, maka dia benar-benar menasihatinya dan memuliakannya. Manakala sesiapa menasihati secara terang-terangan, maka dia menghina dan memalukan. Wallahu alam. Alhamdulillah, itulah di antara bingkisan yang kami bawakan untuk anda. Sama-sama kita muhasabah dalam kehidupan ini, bahawa apa yang Allah anugerahkan kepada kita, sejauh mana kita menjadikan ia sebagai jambatan untuk kita mendapat syurga. Alhamdulillah, dalam bicara kita kali ini, lidah tidak bertulang. Topik dan tajuk untuk kita kupas dan perincikan bersama dengan ketiga-tiga panel. Tadi di awal tadi bila tengok Datuk Dr. Izhar menyambut tentang satu isu, saya nampak dah senyum-senyum kambing nama itu. Jadi nak tanya sikit Datuk lah. Satu, macam mana keadaan ketika menerima tomahan dan fitnah tu? Satu. Yang kedua, mungkin boleh kongsi dengan kami sedikit panduan lah. Kita ni bila berdepan dengan satu benda yang mungkin belum pasti, apa adab-adab cara kita nak menyelesaikan isu dan bagaimana untuk kita menasihatkan andai ada rakan kita yang salah tanpa membawa dan menghukum kepada mereka. Sebut tentang ujian fitnah nah. Saya rasa semua orang berhadapan dengan ujian fitnah. Zaman sekarang ni tuan-tuan, kita kena yakin dengan apa yang kita ada. Kata Sufyan As-Sauri, "Idza arafta nafsak la takhaf ala ma qila fik." Bila kamu kenal diri kamu, kamu jangan risau apa orang nak cakap tentang kamu. Fitnah itu pasti akan ada. Hari ini raja-raja juga difitnah. Orang bercakap apa yang mereka nak cakap tanpa mereka berfikir. Hari ini orang bukan lagi bercakap tentang raja-raja, tetapi mereka bercakap tentang Islam. Saya mengkaji tentang DNA khinzir. Hari ini orang menyamakan Nabi SAW dengan khinzir. Na'udzubillah. Orang keluar Islam secara terbuka. Jadi macam mana kita nak buat? Tak lain dan tak bukan, kita orang Islam kena tahu prinsip kita. Itu yang pertama. Nombor dua, kita sebagai orang Islam, bab kata Datuk Mufti tadi, betul, kita nak bercakap tu kena ada limit dia. Namun begitu, kita kena ada prinsip nasihat, amar makruf nahi mungkar. Tapi nak bagi nasihat ni pun dia kena ada dia punya batas-batas dia. Ibn Rajab Al-Hambali dia sebut, kalau nak bagi nasihat ada beberapa adab dan disokong pula oleh ulama-ulama yang lain. Antaranya, tidak ada sifat nak mentayir, memburukkan atau menaibkan orang. Contoh, saya tak setuju dengan Dr. Kamili. Saya tak setuju. Kenapa dia pakai jubah, saya pakai samping? Kata saya tak setuju. Tapi saya tak boleh nak kata kat dia. Saya cakap dengan baik. Saya tak ada nak burukkan dia, nak hina dia, tak boleh. Sebab kita orang Islam tidak ada hina-menghina. Tak ada masalah sebab kita faham Dr. Kamilin dibesarkan dekat Arab Saudi. Saya dibesarkan kat Syria. Yang ni dekat Jordan.
Yang ni dekat Mesir. Makna kita ni tak duduk kat Malaysia rupanya kita. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, sebenarnya jangan ada sifat nak memburuk dan mengaibkan orang. Nombor 2, kata Ibn Rajab Al-Hambali, nasihat itu mesti ada sifat kasih sayang. Ada sifat ukhuwah. Nabi SAW dia tegur. Tegur, tetapi Nabi ni dia tegur dengan jami' al-kalim. Cara Nabi tegur tu sampai ke hati. Allah. Kadang-kadang bila kita baca hadis-hadis Nabi, Nabi tegur sahabat, menangis kita. Allah. Menangis kata, ya Allah, betapa hebatnya akhlak Nabi. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila nak tegur orang, kita kena ada ilmu. Kita tak boleh bercakap nak tegur orang. Kita nak tegur tapi kita ilmu pun tak ada. Kita apa yang kita nak cakap pun kita tak tahu. Jangan. Dan perkara ini disokong juga oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia jelaskan kalau nak tegur mesti ada ilmu. Sebab Syekh Mutawalli Sya'rawi antara ulama terkenal yang banyak memberi nasihat kepada pemimpin Presiden Mesir suatu ketika dulu tentang rasuah. Tapi alhamdulillah apa yang dia cakap terjadi kepada presiden pada itu. Jadi maknanya nasihatnya penuh dengan adab dan akhlak dan penuh dengan ilmu. Yang terakhir, antakuna sirran wala jahra. Kalau ini, kalau ikutkan kita nak tegur, bukan buka aib secara terbuka. Kalau boleh jumpa, kata saya tak setuju dengan Datuk Mazhar, contoh, Suhaibul Samaha, saya WhatsApp lah ke dia. Kan? Ajak Pian Jong Geli. Ajak Pian Jong Geli. Saya take sana. Ya, belanjalah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kita kalau boleh secara rahsia. Tapi kalau katakan perkara aib itu dibuka secara terbuka, maka perlu ditegur dengan cara terbuka. Itu adalah kaedah-kaedah dia dan benda itu perlu kepada ilmu. Ampun tuan. Setidak-tidaknya ada di antara adab-adab kita, ya. Okey tak saya cakap? Okey, cantik. Saya cakap boleh okey ke? Ada lah sikit. Bunyi boleh tak? Telo boleh tu ada lah. Alhamdulillah, syukur. Boleh tu noh. Boleh. Nak Boleh, tambah lagi nampak gaya macam ni. Baik Datuk, melihat dari sudut kita dalam beragama, sudah pasti Nabi SAW di antara contoh yang hidup yang boleh membawa kepada kita kehidupan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pernah dalam satu hadis Nabi SAW menegur sahabat apabila menghina ataupun meletakkan satu kedudukan yang cukup tidak sempurna bagi seorang sahabat yang lain. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa masih ada sifat ataupun keadaan jahiliah dalam diri kamu. Mohon Datuk kongsi dengan kami apakah status itu masih berbekas dalam diri kita dan bagaimana cara untuk kita hakis dan kikis dalam diri kita. Terima kasih Ustaz Nabil. Ampun tuanku dan hadirin dan hadirat sekalian. Ini yang saya sebut tadi antara mengimbangi kan. Hadis tadi Dr. Izhar sebut tentang Bilal tadi. Walaupun riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim ni dia sebut lelaki. Dan sebahagian ulama hadis macam An-Nawawi, Ibn Hajar dia kata lelaki itu mungkin maksudnya Bilal. Melalui sebahagian riwayat yang datang walaupun tidak begitu kuat tapi mungkin boleh dirujuk pada Bilal. Nabi kata ayyartahu bi ummihi. Kau malukan dia dengan mak dia. Allah. Sebahagian riwayat tu disebut dia kata ya ibna sauda, wahai anak orang hitam. Nabi kata ayyartahu bi ummihi. Kau malukan dia dengan mak dia. Nabi kata innaka mru'un fika jahiliyah. Nabi kata pada Abu Dzar, engkau satu orang yang pada dirimu ada jahiliyah. Hadis ni dia bagi apa makna? Yang pertama Nabi punya ayat kepada Abu Dzar tu heavy tu. Engkau ada jahiliyah. Allah. Boleh diriwayat tengok orang lain dengar. Dia macam ni, ada isu yang peribadi. Yang tak membabitkan orang awam. Dosa orang tu saja. Ya. Kita pergi bagi tahu kat dia lah. Jangan kita duk pergi bubuhlah mikrofon ni. Kan? Tapi ada perkara yang membabitkan kepentingan awam. Ya saya. Yang mesti dibahaskan secara awam. Kalau tidak tak boleh ada parlimen, tak boleh ada mahkamah. Tak boleh ada lajnah atau badan suruhanjaya yang ditubuh diraja dan seumpamanya. Kena mengisytiharkan keputusan-keputusan kesalahan-kesalahan itu apabila membabitkan hal ehwal publik. Ya. Awam. Jadi kita kena bedakan antara awam dan urusan peribadi. Urusan peribadi dia nak kahwin 6 ke 7 ke, yang ni pihak abang kat dia lah. Tapi kalau dia curi juta-juta, bilion-bilion, yang ni kena pergi mahkamah lah. Yang ni kena dibincangkan dalam parlimen lah. Kena dibahaskan. Itu adab dia, perbincangan dia. Supaya kita tidak terlepas daripada kaedah-kaedah ini. Maka Nabi SAW dalam hadis tadi baginda betulkan persepsi kita. Ada hal yang Nabi berdiri dalam khutbah, Nabi bercakap. Ada orang buat begini-begini. Walaupun kadang-kadang Nabi tak mention secara khusus nama itu.
Tapi kerana kejadian itu berlaku dalam masyarakat, mesti dibetulkan. Maka kita dalam menggunakan lidah ni kena pasti. Hal-hal peribadi jangan dibangkitkan dalam Facebook, gosip artis lah apa semua. Kadang-kadang tak ada satu kerja. Saya pun ingatkan wartawan lah. Wartawan artis ni saya ingat salah mereka banyak sebenarnya. Mereka tak boleh sebenarnya. Semua cerita artis tu apa dia berkelahi dengan bini dia apa semua tak patut dikeluarkan. Ini urusan rumah tangga orang. Dr. Kamilin, saya nak sambung apa yang Datuk sebut tadi. Dunia hari ini lebih gemar tentang nilai sensasi, kontroversi, propaganda yang sensasi dan sebagainya. Akhirnya terlupa tentang realiti kita adalah hamba kepada Ilahi. Apa sebenarnya yang perlu kita tekankan kepada mereka, terutama bila Datuk sebut tadi, wartawan-wartawan artis, terutama mereka yang mengejar tentang nilai populariti. Apa sebenarnya yang kita betulkan? Patut kita cari jalan titik, noktah, mungkin koma dalam hidup ini untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dunia hari ini dah banyak perubahan berlaku. Dunia hari ini banyak maklumat-maklumat yang kita sampaikan dan kita dapat daripada media-media sosial. Dan kalau kita tengok penyebaran berita yang berlaku pada hari ini berlaku begitu pantas yang tidak berlaku pada beberapa tahun yang sudah, 10 tahun yang sudah. Apatah lagi bila media sosial ni begitu mudah untuk nak kita dapatkan maklumat, maka pelbagai isu, sensasi, kontroversi yang boleh kita katakan hampir hari-hari ianya timbul. Kat sinilah peranan kita sebagai pembaca, sebagai penulis, sebagai pendakwah memainkan peranan. Sebab kita akan tengok ada sesetengah insan yang mana mereka ini kerana diuji dengan fitnah populariti umpamanya, mereka nak mencari apa yang membuatkan orang suka, yang orang perkata, apa yang orang boleh buat like ataupun orang share, maka mereka akan cari isu-isu yang mana hangat walaupun isu tersebut barangkali belum benar-benar terjadi, walaupun mungkin kita lihat apa yang ditulisnya itu membawa mudarat lebih daripada maslahat. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dia bagi tahu kita ni sepatutnya bila kita nak bercakap, bila kita nak termasuk menulis, kita kena pertimbangkan. Kalaulah kita pertimbangkan apa yang kita nak cakap itu benar ataupun salah, kita kena cek. Kalau benar, belum tentu kita kena bersuara. Kerana kita lihat, kita pertimbangkan pula adakah ianya membawa maslahat yang lebih banyak ataupun mudarat yang lebih banyak. Sekiranya kita melihat kedua-duanya macam seakan sama ataupun tidak jelas, maka Imam Nawawi beritahu kita ambil pendekatan diam. Sebab benda yang kita lihat 50-50 ini, kita lihat asalnya harus ini kemungkinan dia boleh membawa ke arah perkara yang haram ataupun makruh. Kerana itu kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, wajadtu sukuti majjaran falazimtuhu idza lam ajid ribhan falastu bi khasiri wa masamtu illa fil rijali mutajirun wa tajiruhu ya'lu ala kulli tajiri. Aku mendapati bahawa bila aku berdiam diri ini tidak merugikan aku, dan sifat berdiam diri ini hanya ada pada peniaga-peniaga yang mengungguli para peniaga yang lain. Aku tidak akan rugi. Sebab kalau kita terlajak kata, terlajak ulas, barangkali kita telah menzalimi bukan seorang dua, mungkin ramai. Mungkin juga kita telah membuat satu fitnah. Mungkin juga kita telah buat satu kesalahan yang mungkin sukar untuk nak kita mendapat kemaafan daripada seseorang. Kita tak heran. Hari ini kalau kita tengok, mungkin tokoh-tokoh itu popular, mungkin tokoh-tokoh itu nampak warak daripada segi luaran, ibadahnya kuat, tetapi dalam bab lidah ni mereka selalu gagal. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih. Aku hairan melihat manusia ini begitu berhati-hati di dalam perkara-perkara haram, tak berzina, tak mencuri, pelihara pandangan, tapi bab lidah mereka susah untuk nak pelihara, sehinggalah membuatkan kamu melihat orang-orang yang warak, orang-orang yang di luarnya kelihatan alim, tetapi mereka menyembelih, menikam orang lain, sehinggalah mereka ini akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka yang lebih jauh daripada timur dan barat. Ya, baiklah, apa pun tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian. Ni saat-saat hampa duduk kat rumah tu makan nasi, jangan pergi mana-mana. Sebab kita nak berhenti seketika, kita akan kembali lagi dalam Forum Perdana.
Alhamdulillah kembali kita dalam forum perdana ehwal Islam. Masya Allah. Tajuk kita bawakan pada malam ini, Lidah Tidak Bertulang. Dan kita bersiaran secara langsung dari Kompleks Penyiaran Tuanku Sek Putra Kangar Perlis bersama dengan 3 orang tokoh yang berada di pentas bersama dengan kita pada malam ini. Dan sudah pasti baru sahaja kita menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65. Dalam suasana kita menyambut kemerdekaan, hari namanya kebebasan dan membawa kepada kita nilai perpaduan dan keharmonian. Jangan kita lupa perkara yang paling utama, jangan pecah belahkan masyarakat kerana dengan lidah kita yang tidak bertulang. Bila menyebut tentang lidah tidak bertulang, teringat saya tentang satu pepatah Arab menyebut tentang ihfaz lisanak. Jagalah lidah kamu, jangan sampai membinasakan kamu. Dalam situasi kita hari ini, kita tak nak jadi orang yang memulakan, yang mencetuskan nilai api kemarahan persengketaan sesama kita. Jadi sebenarnya apa hukum andai kita yang mencoret, andai kita yang menyampai, andai kita yang mereka-reka cerita, akhirnya berlaku nilai perpecahan dan pergaduhan, terutama dalam negara kita yang tercinta. Terima kasih Ustaz Nabil. Dalam sejarah Islam, mereka yasa perkara yang tidak benar inilah yang telah mewujudkan perpecahan sepanjang sejarah. Kita ada mazhab Syiah, hasil daripada cerita tentang krisis politik Ali dan Osman, sehingga hari ini kita warisi. Sebab itu Nabi SAW bagi amaran perkara yang paling bahaya kita reka ialah hadis-hadis Nabi yang bukan diucapkan oleh Nabi tapi kita kata. Sebab itu Nabi amaran yang paling bahaya sekali mereka yang ada ataupun mengada-ngadakan yang ada dalam media sosial ini. Kadang-kadang kita forward dan seumpamanya ialah hadis-hadis palsu. Sebab itu inna kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dusta pada aku tak sama dusta pada orang lain. Siapa dusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dalam api neraka. Pendustaan inilah yang kerana hadis palsu inilah menyebabkan banyak orang macam-macam tercetusnya perbalahan kerana munculnya ajaran yang berbagai-bagai bersandarkan kepada hadis yang tidak benar. Allah. Itu yang paling besar mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada rekaan itulah tercetusnya permusuhan, adanya Khawarij, adanya Syiah berperang telah meragut nyawa ribuan orang pada zaman Ali bin Abi Talib. Kita ni baru dalam bulan Muharram yang lepas. Betul. Pembunuhan Al-Husain bin Ali. Dahsyat pembunuhan Husain bin Ali. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku pembunuhan Husain bin Ali, yang terlibat membunuh Husain bin Ali semuanya ialah orang yang terlibat menyokong Saidina Ali sendiri dalam peperangan. Maksudnya geng-geng yang buat cerita ni, dia ni kiri kanan dia boleh pergi. Kan? Dia tidak certain, dia tak tetap pun. Kadang-kadang dia buat cerita kawan ni, dia sokong Ali masa Ali perang dengan Muawiyah. Kemudian apabila orang nak bunuh Husain, dia pula pergi. Husain anak Sayyidina Ali. Ya. Dia pula join mereka. Ubaidillah bin Ziyad, Syamrun bin yang terlibat dengan itu, Sa'ad bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sebelum tu terlibat dengan hal-hal yang seperti ini. Sebab itu saya rasakan bahawasanya bala inilah sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua orang beriman bergaduh, kita damaikan antara keduanya. Melainkan kalau dia bergaduh itu dalam benda yang fake. Tu sebab tu dia kata fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau yang melampau tu kita perang yang melampau. Bukan kata tak apa aku tak masuk jalan campur. Padahal ada yang zalim, kita perangi yang zalim. Allah kata kalau dua puak perang damaikan. Tapi kalau ada puak yang melampau yang salah, kita kena perang yang melampau itu. Datuk Dr. Izzah Arif, tadi bila teringat kata-kata daripada Dr. Kamilin sebut tentang mulut je leza, hati baik. Dia orang selalu kait mulut dengan lidah kita ni dengan hati. Jadi apa kaitan sebenarnya untuk kita betulkan balik mulut dengan hati? Saya bukan apa, ramai juga orang dia mentafsirkan. Ya, mentafsirkan percakapan dengan hati tak sama. Sebab dia pakai hadis Nabi, al-imanu hahuna. Hati tu, iman tu di hati. Jadi jangan duk risaulah aku duk maki mak hang ke pok hang ke. Jangan duk risau, aku hati baik. Oh jangan. Dia kena ingat. Saya tertarik bila Imam As-Sa'di dalam tafsir dia mentafsirkan ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
Dalam hati musuh-musuh Islam ni dia ada penyakit. Bila hati dia berpenyakit, maka bertambah penyakit itu apabila mereka tidak mencari jalan taubat. Oleh sebab itu, bila kita nak bercakap ke apa benda, dia datang daripada hati. Itu sebabnya orang yang baik, dia akan bercakap benda yang baik. Orang yang orang kata apa, hati dia positif, dia akan bercakap tentang positif. Dia takkan cakap benda yang tak baik. Dia balik pada hati kita. Kalau contohlah, katakan kita rasa macam ada benda yang kita tak suka. Ada benda yang kita tak suka secara peribadi. Katakan contoh. Yeah. Saya tak setujulah kepada si A sebagai contoh. Secara peribadi. Tapi kalau hati saya kata mungkinlah dia tu dia ni adalah tu masalah dia tu. Jadi begini. Jadi kita akan bila jumpa dia, kita akan cakap yang baik. Tapi pada masa yang sama jangan lupa nasihat. Katalah kita tahu dia ni baik, kaki semayang apa semua, tapi rempit bawa kereta, ya salam. Bagus, hang guna kereta, guna motor nak pergi masjid apa semua. Bagus. Tapi ingat, orang macam hang ni sangat diperlukan. Jadi kalau hang mati nanti, rugi kita. Kita nak orang Islam yang macam ni. Macam itulah polis tegur saya. Kita nak pakai dah seat belt, tapi masa tu macam mana, kalut kot. Nak pergi ke satu tempat di Shah Alam. Jadi lambat sikit pakai tali pinggang tu. Ya biasalah, kita ni manusia ada buat salah. Lepas je jantan, tiba-tiba polis tahan. Dia buka tingkap tu. Assalamualaikum. Ustaz. Nasib baik dia kenal aku. Kata ustaz, tak pakai tali pinggang tadi. Saya dah dapat tarik tadi. Ni sekarang ni pakai. Saya tak kata tadi, saya kata sekarang. Sekarang saya pakai. Tadi tak pakai ke ustaz? Memang tadi tak pakai, tak sempat. Jadi dia kata apa? Dia kata apa ustaz? Bukan apa. Ustaz orang ni sangat diperlukan oleh agama. Jadi kalau ustaz tak pakai, kalau ustaz langgar, ustaz keluar ke depan tingkap, jalan ustaz. Kita rugi. Jadi keinsafan tu datang daripada hati tu. Dr. Kamilin Jamilin, saya suka untuk kita mengubah sedikit minda bahawa bila sebut tentang lisan ini perlu berkata-kata. Sedangkan Nabi SAW ada menyatakan bahawa wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ni kaedah yang kita jarang nak ketengahkan. Ada orang bersoalkan juga, dah sampai diam nak buat apa? Takkan nak tengok kemungkaran, kemaksiatan pun kita kena diam. Cuba terjemahkan sikit macam mana diam tadi boleh mengelakkan daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu berbalik seperti apa yang dikatakan Sahibus Samahah Datuk Mufti tadi. Kita ni, especially bila kita terlibat dalam dunia dakwah, kita perlu untuk berkata-kata, kita perlu untuk memberi nasihat. Pada masa yang sama, kita dilema, terletak di antara nak mencari satu garis halus di mana yang perlu kita berdiam, di mana yang perlu kita bercakap. Dikhawatiri kalau kita bercakap, kita terlajak. Kalau kita diam, dikatakan sebagai syaitan bisu. Jadi, nak kata macam orang macam saya ni je lah pun sama juga. Walaupun kita dah cuba sehalus mungkin lah, kalau kata kita nak nasihat, kita nak bagi teguran. Saya sendiri kalau menulis di media sosial nak tegur, biasanya saya akan buat status umum je. Saya cuba untuk tak sebut nama pun. Melainkan kalau kata memang sangat-sangat dahsyat lah, cuba sehalus mungkin dengan bahasa yang tidak nampak provokasi, yang cuba untuk tidak nak bagi nasihat, sebab mesej itu yang penting, bukan kita nak mengaibkan batang tubuh orang itu. Dan baik-baik macam tu pun orang kata senyum sekalipun, macam-macam jugalah orang mengata, macam-macam jugalah orang buat fitnah tuduh lah macam-macam. Sampai ada yang kata, Dr. Kamilin, saya pun baca macam-macam orang kutuk doktor kan. Kalau saya dah sakit dah, mungkin saya kena jumpa psikiatris ke, saya kena jumpa orang ke. Doktor tak sakit hati ke? Dia tanya kan. Saya kata alhamdulillah, first kali Allah bagi saya satu karakter yang saya jarang peduli apa orang kata. Maksudnya bila saya tengok benda tu, saya rasa saya nak buat, saya rasa benda tu betul, saya buat, saya jalan. Dan saya tak berapa kisah apa orang kata lah. Itu daripada situ saya okey. Dan keduanya, saya teringat sebab saya bila dulu masa muda-muda dulu, macam lah dah tua sekarang kan. Muda-muda dulu, masa saya belajar dulu, saya suka baca kalam Al-Imam Syafi'i. Saya memang suka baca sebab tulisan-tulisan, kata-kata Imam Syafi'i ini selalu membekas dalam hati. Dia akan susun dengan syair-syair yang cantik, dengan mesej yang begitu baik. Saya kongsikan sebahagian. Kata Imam Syafi'i, yukhatibuni safihu bi kulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba. Kalaulah ada orang bercakap dengan aku ini dengan sekeji mungkin pun kata-kata itu, aku tak suka untuk nak menjawab dia. Yazidu safahatan fa azidu hilma ka'udin yazidul ihraqu tiba. Dia ni bila dia makin bercakap, dia macam
makin teruk dia nampak, makin rosak dia nampak. Macam mana kalau kita bakar kayu tu, kalau kita diam pun, kita dibakar, kita makin mewangi. Kayu gaharu, bakhur yang kita bakar tu kan, dia makin dibakar makin mewangi. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi lagi, idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kalaulah ada orang yang cetek akalnya, dia cakap ke kita benda-benda yang tak senonoh ni, jangan kita jawab. Kan, idza nataqassafi fa huwa khairun min ijabatihi as-sukut, dan lebih baik daripada kita jawab dia, kita diam. Fa in kallamtahu faraj, kalau kita jawab balik macam kita dah bagi dia seronok kan, dia lagi seronok, dia suka bila dibakar tu kita respon. Dan kalau kita biarkan dia akan sakit hati, terbakar. Baiklah tuan-tuan, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, secara sedar ataupun tidak, kita telah pun sampai ke penghujung bicara wara forum perdana kita pada malam ini. Dan sudah pasti sebelum forum perdana kita melabuhkan tirainya, kita ingin mendapatkan butiran kata-kata akhir daripada ketiga-tiga panelis. Apapun sebelum itu, ayo sama-sama kita kenang, baru sahaja kita menyambut hari kemerdekaan. Apakah lagi langkah seterusnya untuk kita kena mengekalkan nilai pengorbanan yang telah pun dicurahkan oleh seluruh pahlawan dan prajurit tanah air kita yang tercinta. Datuk, saya bersama mungkin di penghujung ini nak mendapatkan sedikit pandangan dan juga nasihat pada kami semua, terutama bagaimana kita untuk menjaga lisan kita ini dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Kita hidup pada satu zaman maklumat. Semua orang memburu maklumat dan dapat maklumat. Tak perlu lagi cari-cari. Dan maklumat ni bila masuk, dia mendesak manusia. Dan ini cabaran kita ni lebih besar daripada cabaran orang yang lepas. Hari ini ada kes apa? Semua orang masuk. Semua orang nak cakap. Semua orang nak tahu kan. So, satu hal yang pertama tadi telah disebut oleh panel yang kita kena buat ialah dia panggil tasabut. Ni selalu kita sebut kan. Untuk memastikan maklumat itu benar. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila dapat orang fasik bawa berita, hendaklah kamu selidiki maklumat. Fasiqun ini sebahagian ulama hadis kata termasuk majhulul hal, majhulul ain. Orang yang tak diketahui latar, dia bagi maklumat, kita nak kena check kan. Setelah kita semak maklumat ni untuk apa? Maklumat ni tentang siapa? Tentang, kadang-kadang ada maklumat kita nak bagi manfaat pada orang, tapi tak pasti. Orang ambil petua kita tu bertambah penyakit. Tak bolehlah maklumat yang kita tak beritahu. Kita tahu satu orang ada tu pencuri, dia mai kampung kita tahu kita pun dah kena curi. Dia curi rumah sebelah. Dia kata, aku memang tahu dia curi. Awak hantar abang. Dia kata, aku malas nak mengumpat. Tak boleh lah macam tu. Benda yang awam kita kena bagi tahu. Maka rakyat kena bijak apa yang sedang kita bincangkan. Kadang-kadang kita buang masa tentang hal orang lain. Kadang-kadang satu orang tu dia tahu semua tentang artis tu. Daripada artis tu bangkit tidur sampai tidur balik, Allah. Artis tu mimpi apa pun dia tahu. Tapi kalau dia tahu tentang scholars yang ada manfaat, dia tahu tentang perkembangan ekonomi, dia tahu ekonomi negara dia jatuhkan naik, itu ada faedah untuk dia. Sebab itu tanggungjawab kita untuk membedakan maklumat-maklumat yang kita terima di zaman penuh dengan maklumat ini. Macam mana Datuk Izhar Arif? Kongsi dengan kami sedikitlah amalan-amalan yang mungkin Datuk tahu dan amalkan kepada semua untuk kita jadikan sebagai satu panduan, amalan-amalan terutama menjaga lidah daripada berkata yang sia-sia. Saya suka amalkan satu amalan. Amalan ni guru saya juga, Syekh Qurayyim Rajih. Dia datang ke Malaysia di Syria lah. Dia seorang yang sangat hebat dan sangat menghormati anak-anak murid dia. Dia doakan kami. Dialah yang doa saya jadi pensyarah ni. Tuan-tuan dan puan, antara amalan yang disuruh amalkan, dia kata sentiasa baik sangka dengan Allah. Ya Rabb. Baik sangka. Bila kamu baik sangka dengan Allah, insya-Allah kita baik sangka dengan manusia. Saya satu rule dalam rumah saya, dalam rumah tangga saya lah. Saya akan pesan pada isteri, jangan cerita hal orang. Saya tak mau dengar. Sebab saya tak nak di akhirat saya akan jawab depan Allah, orang ni datang minta, dah lah amalan tak banyak. Dia minta, lalai kosong.
Muflis. Nauzubillah lah. Muflis, nauzubillah. Jadi saya kata tak payah cerita hal orang tu dia nak dia nak kahwin seorang lagi ke apa ke, tu biarkan depa. Tapi yang penting kalau dia minta nasihat, kita bagi. Itu satu. Nombor dua, kena banyakkan zikir. Zikir tu baik. Saya pernah tegur seorang makcik dekat Negeri Sembilan. Dia ni cepat melatah ustaz. Dia kalau yang suka buat latah dia ni dekat masjid ni, yang suka buat latah Tok Bilal. Tok Bilal pun nakal juga. Dia buat bunyi Allah, kita dengar terkejut. Kita tengah makan, Allahu Akbar. Makcik, apa pasal? Kata tak tahu ustaz, buat amal lagi ni. Lepas tu saya bagi kita kata makcik, banyakkan zikir. Sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau boleh banyak-banyakkan. 1,000, 2,000 kalau boleh banyakkan. Akhirnya bila saya pergi pula lepas beberapa bulan ke masjid tersebut, jumpa makcik tu lagi. Dia yang hidang makanan. Alhamdulillah ustaz. Lepas ustaz ajar tu, alhamdulillah, bila orang duk kacau saya kata, subhanallah, dia keluar subhanallah. Allahu akbar, dia takbir pula. Lah kali Tok Bilal tak mau dengar benda tu. Lah kali tak buat dah. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan, banyakkan memuji. Insya-Allah kalau kita banyak memuji, kita banyak bercakap benda-benda yang baik, insya-Allah kita dalam Facebook, dalam Instagram, dalam apa saja kita bercakap, kita akan bercakap yang baik-baik. Alhamdulillah. Kecuali benda itu melibatkan benda-benda yang besar, yang melibatkan negara, melibatkan agama, kita kena bercakap benar. Qulil haqqa walau kana murra. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terima kasih Datuk. Dr. Kamili, sebagai kesimpulan kita, terutama kita sebagai warga merdeka ini, silakan. Kita sebagai seorang Muslim, memang tanggungjawab kita untuk kita memilih tutur bicara kita. Kan, setiap kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang kita tulis, setiap perkataan yang kita tulis. Mungkin sekarang ni orang bila dia rasa dia hebat bercakap, dia hebat menulis, dia rasa dia dah cukup jadi jago dah. Sebab perkataan itu, kata-kata itu umpama pedang. Dan bila dia rasa dia petah, bila dia rasa dia boleh dapat crowd yang ramai, peminat yang ramai, dia rasa diri dia sudah kebal. Jadi dilanggar sana sini, dia tidak berhati-hati. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Jagalah lisan kamu, peliharalah lisan kamu wahai insan. Janganlah biarkan dia menggigit kamu ataupun menyengat kamu kerana dia adalah umpama ular. Berapa ramai dah orang-orang yang mati yang sekarang ni sudah tertanam di kubur-kubur di luar sana ini. Sedangkan pada zamannya mereka adalah jago-jago hebat yang diguruni oleh rakan-rakan ataupun musuh pada zamannya. So sebab itulah kita cuba muhasabah diri kita. Setiap kali kita bangun daripada tidur kita, kita fikir balik dan apa yang kita tulis, apa yang kita kata, apa yang sebenarnya kita nak. Adakah kita nakkan maslahah ataupun kita nakkan syuhrah ataupun populariti? Ini zaman yang kita cukup diuji dalam bab tersebut. Dan even saya sendiri pun bila saya nak menulis, bila saya nak berkata-kata, ada benda yang kita dah nak tulis. Tulis, kita padam. Kita delete balik. Sebab tiba-tiba time-time kita tulis tu kita rasa macam, kemungkinan ada yang tak kena kat sini. Mungkin dia akan membawa kesan sekian dan sekian. Kita lebih risau macam mana nasib kita di hadapan Allah. Berbanding dengan sekadar pujian manusia di dunia dan sekadar sementara. Terima kasih Dr. Kamilin atas kesimpulan tajuk perbincangan kita, Lidah Tidak Bertulang. Izinkan Patik untuk memberikan 2 rangkap pantun di penghujung forum perdana ini dengan gaya bahasa orang Perlis. Negeri Perlis besar kelemboi, tapi orang dia memang sempoi. Jumpa di mana-mana mesti hemoi. Hatta majlis ilmu, forum perdana ke, pakat-pakat nyenjengoi. Dari Kangak singgah dekat Nat, habuan nak beli ikan keli. Raja Perlis, raja berdaulat, negeri makmur, rakyat bersatu hati. Ampun tuanku, Patik mohon perkenan dulu tuanku untuk mengakhiri persembahan forum perdana Ehwal Islam pada malam ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada penaja kita iaitu Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM yang mengizinkan kepada kita untuk bersiaran dalam forum perdana pada malam ini dari Kompleks Penyiaran Tuanku Sek Putra Kanga Perlis. Dan kita ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel yang turut bersama dengan kita insya-Allah. Di lain masa kita akan jumpa lagi. Saya Ustaz Nabil mengundur diri. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.